golongan yang mencintai. Kita mencintai, kita akan dicintai. Kita mencintai Rasulullah, kita akan dicintai Rasulullah. Kita mencintai Allah, insya-Allah kita akan dicintai oleh Allah. Jadi di sini terhimpunnya orang-orang yang mencintai dan dicintai. Jadi diberi nama Al-Muhibbin, masya-Allah. Dan berada di kiri saya ada seorang wanita yang merupakan tonggak kepada Al-Muhibbin ini, iaitu isteri kepada almarhum Tuan Guru, masya-Allah, Tuan Guru Haji Minhad. Subhanallah, pengasas kepada tempat ini, dan beliau adalah isteri almarhum, dan di sebelah kanan saya ini menantunya, masya-Allah. Tadi tu Ustaz Hadi adalah anak. Dan ramai mungkin yang mengenali dan mengikuti pengajian Ustaz Hadi. Terima kasih banyak yang kita muliakan, iaitu Puan Hajah Abiyah binti Abdul Rahman, masya-Allah, isi kepada Tuan Guru Ustaz Minhad bin Hashim, pengarah kepada ataupun pengasas kepada Al-Muhibbin. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Hadi bin Ustaz Haji Minhad, iaitu yang dipertua Pertubuhan Kebajikan Al-Muhibbin. Kepada Ustazah Wahidah, macam pakat kita ni semua hijau ni. Ini memang sama betul dengan Hajah, masya-Allah. Subhanallah Hajah, barakallah. Begitulah ya, setiap kali mungkin bila ada orang menyebut tentang almarhum, masya-Allah, semoga Hajah rasa kuat, rasa tenang, dan sudah tentu rasa tenang kerana melihat hasil daripada keikhlasan almarhum mengasaskan tempat ini dengan susah dan payah. Ada air mata yang jatuh di sini, ada yalah, air keringat yang jatuh di sini, lalu tumbuh dengan suburnya majlis ilmu dan ramainya orang hadir, dan pahala mengalir buat almarhum, subhanallah. Seterusnya, terima kasih kepada seluruh kaki tangan dan warga emas Pertubuhan Kebajikan Al-Muhibbin. Ada yang menetap di sini kan? Mana warga di sini, angkat tangan? Ada warga yang menetap di dalam ni, dan muslimat yang hadir dan yang menonton secara live. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Tadi yang nampak macam duduk kalut bila sampai tadi tu kan, minta maaf lah. Sebenarnya duduk confirm kan. Sebelum ini difahamkan tak boleh live. Lepas tu tanya Ustazah, oh boleh live. Kita pun settlekan lah pasal isu live. Lepas tu saya pun rasa pelik, kenapa saya duduk ujung kan. Sebenarnya bukanlah nak duduk tengah sangat. Lepas tu dikatakan majlis tu ada lelaki juga, jadi kedudukan tu suami saya hadir sama. Jadilah bincang-bincang, tak perlulah encik suami hadir sama, nanti kan dia tersipu-sipu malu. Dia perasan orang tengok dia, pada orang tak tengok. Sebab kita lihat semua, alhamdulillah, kehadiran dalam muslimat. Bolehlah pusing sikit, kita tengok suasana ramainya muslimat pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir. Jadi dua-dua ni bukan tim media, harap pandailah juga handle, pandai-pandailah, bukan tunjuk saya saja, kadang-kadang tunjuk juga pada audien. Ngerti tak nak pusing tau? Ke dah lupa dah? Ngerti ya? Okey, subhanallah, kalau tim media tu dia dah faham dah tu. Okey, alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Masa yang ada lebih kurang 40 minit lagi, dan kita akan terus kepada tajuk perbincangan, insya-Allah. Saya ni dah 3 hari ketiga dah ni. Hari Jumaat Majlis Maulid Akbar di Cenderamani. Lepas tu hari Sabtu pun Cenderam juga, sampai pukul 12 malam, sampai lewat malam lah, berturut-turut. Lepas tu hari ini Maulid di sini pula, masya-Allah. Setiap tahun setakat ini memang akan sampai di sini. Hampir 3 tahun berturut dah Al-Muhibbin ni. Masya-Allah, kami ni saling tolong menolong, support isyada, orang kampung cakap. Al-Muhibbin pun support kita, kita support Al-Muhibbin. Kita bina kubu, maksud kubu akhir zaman ni. Mesti ada golongan yang membina tempat-tempat seperti ni, dan kami jadikan Al-Muhibbin contoh untuk kami. Melihat bagaimana kesungguhan mereka, dan bagaimana mereka daripada saya tak tahu daripada awal bagaimana, tapi saya tengok tempat dah indah macam ni. Jadi bagaimana tempat-tempat sebegini struggle sangat nak bertahan, struggle sangat nak mewujudkan majlis-majlis ilmu untuk menyuburkan dan mengajak orang datang. Bukan senang Ustazah kan? Bukan senang Hajah kan? Maksudnya
Walaupun tempat ada, kemudahan ada, bukan senang nak hidupkan, nak buka suis hati manusia untuk datang. Bukan senang. Subhanallah. Sebab itulah kami belajar daripada kesusahan ini, dan kami terima juga jalan susah bila nak buka tempat-tempat yang sebegini. Akhir zaman, kubu-kubu seperti ini perlu dibentuk. Percayalah, bila tiba fitnah-fitnah besar nanti, tempat-tempat yang seginilah akan dicari oleh manusia. Tempat-tempat sebeginilah akan dikerumun, akan diminta tempat untuk berlindung, nak selamat daripada fitnah yang lebih besar, ujian lebih besar, apatah lagi saat Dajjal keluar. Ketika itu orang benar-benar beriman, orang yang benar-benar yakin, yang sanggup menjadikan nyawanya sebagai benteng untuk berhadapan dengan tentera Dajjal. Apabila Dabah keluar, apabila Ya'juj Ma'juj keluar, Masya Allah, ketika itu kita tahu sesama umat Islam, sesama mukmin, sesama muttaqin akan mencari orang-orang yang berani mempertahankan agama Allah ini. Di mana lagi kalau bukan di tempat orang-orang yang saat dia hidup lagi, bukan saat kucak-kacir tu, saat dia hidup lagi, dia dah bersusah payah, dah berjuang setiap hari untuk agama Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Saat itu tak perlu panggil-panggil, orang datang. Orang akan datang berhimpun, meminta-minta sampai tak muat dan sebagainya. Samalah saat huru-hara tu, tempat-tempat yang tertentu, biarlah peluh tu menitik. Walaupun dalam dewan ni kan ada kipas apa semua, aircon pun nampak dipasang tu. Subhanallah. Sahabat-sahabat muslimat sekalian, on the way saya datang dalam kereta sepanjang tu, duduk tengok hal saudara kita di Palestin. Kemudian yang terakhir sebelum sampai, saya tengok ada satu rakaman video seorang lelaki yang berada di hospital yang tengah huru-hara ni, yang tengah kelang kabut suasana di hospital ni. Kemudian adalah seorang bapa, barangkali seorang lelaki yang sedang menangis di hospital tu, sedang menangis. Lalu ada seorang lelaki, rakaman ni tentang seorang lelaki yang menegur lelaki yang menangis. Lalu lelaki ni cakap apa yang saya ingat, mungkin anda dah tengok video tu. Lalu lelaki ni kata, kamu lelaki, kenapa kamu menangis? Kamu menangis, kamu bersedih apa? Kita dijanjikan syahid, kita berada di bumi syahid. Kenapa kamu nak sedih? Hentikanlah kamu menangis. Pilihan yang kita ada adalah sabar, dan sabar itu syurga. Ini tanah yang dijanjikan, dan kita umat yang dijanjikan untuk syurga. Bersabarlah dan redhalah dengan takdir Allah terhadap kita. Ini bukan pilihan kita, dia cakap. Ini pilihan Allah. Ini bukan kehendak kita, ini kehendak Allah. Kenapa kamu nak bersedih dengan kehendak Allah? Kemudian antara kata dia yang menghiris hati saya, ketika kamu dalam nikmat, kamu terima seadanya. Kenapa sekarang kamu tak boleh terima? Sedangkan ini juga kehendak Allah. Saat Allah beri nikmat juga kehendak Allah. Saat Allah sedang uji, ini juga kehendak Allah. Dia kata redhalah dengan kehendak Allah ini. Allahu Akbar. Saya ulang baca. Muslimat, kita semua ada ujian. Betul atau tidak? Kalau siapa yang kata tak ada ujian, itu ujian paling berat untuk dia. Dia tak sedar dia dalam ujian. Walaupun sekarang suami baik, anak baik, makan baik, tempat tinggal baik, kereta baik, kesihatan pun baik, adakah baik kita dengan Allah? Adakah baik kita pada waktu malam bangun tahajud? Bagaimana hubungan kita Al-Quran? Baik atau tidak? Kalaulah kita sekarang dalam nikmat, tetapi tak kuat pun nak bersedekah, tak kuat pun nak datang masjid solat 5 waktu, nak solat 5 waktu awal pun susah, menunjukkan na'udzubillah, nikmat itu istidraj. Nikmat itu adalah satu pemberian Allah dalam bentuk kemurkaan Allah. Allahu Akbar. Sebab itulah kita sebenarnya diuji. Walaupun dalam nikmat ataupun dalam azab, dua-duanya sedang diuji Allah. Dalam saat sekarang,
Kita lihat bagaimana saudara Islam kita di sana. Kemudian kita compare dengan ujian, kita akan rasa ujian kita tak seberapa. Sebab itu peranan wanita dalam rumah tangga saat ini sangatlah penting. Wanita sekalian, sebagai ibu, sebagai isteri, sebagai nenek, ataupun sebagai kakak, ataupun sebagai adik, sebagai apa pun. Sebab orang perempuan ni Allah beri kelebihan pandai membebel. Betul atau tidak? Tak perlu belajar, tak perlu masuk kursus. Kalau saya buat kursus pembebelan secara profesional, tak payah, semua boleh jadi speaker. Semua handal bebel, semula jadi Allah bagi. Saya on the way tadi saya buat status pasal mood ibu-ibu membebel dalam keadaan umat Islam kita di Palestin bermula daripada 7 hari bulan Oktober hari itu sampai hari ni kematian dah lebih dah 4,000 3,000 lebih, 4,000 lebih kurang. Kanak-kanak dah 1,200. Kanak-kanak, anak-anak. Tengok tak video-video tersebar, anak kecil yang luka parah, tak ada bius, hidup-hidup dijahit. Anak kita luka sikit kita nangis, anak kita sakit sikit kita nangis. Baby kanak-kanak, mana ada dah bius, ubat dah tak ada, semua tak ada. Hospital tu dah mati. Maksud dah mati, hospital runtuh tu ialah hancur lebur dengan doktor, dengan nurse, semua mati. Hospital yang ada, yang tinggal bertahan, semua kata shutdown. Memang tak boleh nak sampai, tak boleh nak buat apa. Doktor non-stop tak tidur 24 jam, 48 jam. Ubat semua dah habis, bantuan perubatan, dah baru buka je sempadan. Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian, bila kita tengok situasi yang begitu dengan keadaan kita sekarang, ibu-ibu, masa ni lah kita nak tanam apa pada anak-anak. Yang keluar daripada mulut kita ni mesti dikaitkan dengan saudara kita. Sebab kalau kita nak kaitkan lepas musim perang, dia tak terasa, betul atau tidak? Nanti mungkin lepas sebulan kita pun dah tak sebut dah pasal Palestin, tak sebut dah pasal perjuangan, pasal Baitul Maqdis. Kita kembali kepada kehidupan asal, kehidupan biasa. Tapi dalam suasana sekarang, saya kira wajib bagi para ibu, bagi para wanita, sebab depan saya wanita-wanita pejuang agama Allah semua ni. Bila bercakap kait dengan Palestin, contoh, anak saya makan, lauk dia tak cukup, lepas tu ada nasi lagi. Ini apa yang berlaku lah, saya cerita apa yang saya ingat. Semalam, lepas tu dia minta, Umi nak lauk Umi sikit. Memanglah lauk dah habis ni, kita masakkan cukup-cukup, tak nak membazir. Lepas tu saya cakap, saya boleh bagi lauk saya. Saya cakap, Imran, cuba belajar makan nasi saja. Boleh, tanpa lauk. Cuba belajar. Jangan membazir walaupun satu nasi. Kalau kasih seorang ibu, memang bagi lauk, kita makan tak ada lauk pun tak. Tapi bila kita nak latih anak kita, walaupun nampak benda tu kecil, saya terus sebut, tahu tak, anak-anak, kanak-kanak Palestin terus cerita, terus tunjuk video, terus tunjuk gambar. Dan kalau bukan anak Palestin pun, kami NGO Sabah Amal Camp, sekarang ni musim ekonomi gawat, ramai suami-suami hilang kerja, bapa-bapa hilang kerja. Contoh My Airlines tu kan, tutup mengejut, berapa ribu orang pekerja hilang sekelip mata. Tak tahulah berapa ratus ataupun melibatkan ribu. Kedai makan hari ni, kalau perasan pagi tadi cerita, saya pusing-pusing bawa anak, bukan selalu keluar makan, tapi pagi tadi okey, jomlah kita keluar makan. Kedai tutup, kedai biasa pergi pun bukan tutup sebab hari Ahad, tutup terus pun ada. Siap keluar, okey, kedai untuk disewa. Dan kedai yang kami selalu tahu kata, ya Allah memang makin tenang, ramai peniaga tak boleh bertahan. Kalau satu kedai ada berapa pekerja. Kami menemui ramai asnaf pakai mikir sekarang, makan nasi, syukur ada nasi kosong dengan garam, nak beli telur pun tak mampu. Kalau nak cerita pasal saudara kita di sana lagi dahsyat lah. Tapi nak bagi tahunya, kita ni dah kena belajar ajak anak kita makan walaupun dah terlebih kenyang, ada lagi makanan dalam pinggan, habiskan. Daripada menanggung seksa nak tanya esok membazir, baik seksa makan tersadar. Kalau boleh tak nak bagi makan lebih, tetapi dia dah terlajak ambil lebih, lepas tu dah kenyang, dia dah tak nak habiskan. Kita paksa dia.
Rasalah bersalah kepada ramai asnaf fakir miskin, saudara kita dan sebagainya. Sahabat-sahabat muslimat sekalian, memang tajuk kita pasal Rasulullah, tapi inilah yang Rasulullah perjuangkan. Merasa ihsan kepada saudara kita yang lain, menyambung perjuangan Nabi. Kita kena ingat, agama Islam yang kita miliki dengan senang lenang sekarang, beramal senang lenang sekarang, nak pakai tudung, nak semayang, tak ada halangan langsung sekarang, bermula dengan air mata, air darah, air keringat. Dan darah umat Islam mula mengalir bukan start perang. Berapa banyak yang dialirkan darah daripada start Nabi menyampaikan dakwah. Bermula umur Nabi 40 tahun, dilantik menjadi Nabi. Kemudian saban hari, saban waktu, bergilir berapa orang yang diseksa dan dibunuh. Keluarga Ammar bin Yasir, Sumayyah dan sebagainya. Kisah Zinirah, para wanita yang dibunuh, diseksa oleh tuan-tuannya, lalu tahu hambanya masuk Islam, mengucap syahadah, diseksa. Ada yang diseksa sampai buta mata. Sebab apa? Nak suruh keluar daripada agama yang dianuti, yang memperakui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Apa perjuangan kita hari ini? Susah sangat untuk pertahankan Islam. Tak ada. Kalau orang kata Ustazah hari-hari back to back program penuh setiap hari, saya kata memang betul. Termasuk satu hak, program penuh. Staf saya tanya, Ustazah kami ni jadual gilir-gilir, Ustazah tak boleh nak bergilir. Saya pun selalu cakap dekat tim, kamu bergilir hari ni, orang lain bertukar, esok bertukar. Saya ada bergilir tak? Ustazah tak ada bergilir. Penatnya. Saya cakap, apa yang kita buat hari ni sikit sangat sebenarnya, nak dibandingkan dengan yang benar-benar berjuang. Kita berjuang dalam senang, lepas dah penat rehat, tidur atas tilam empuk, makan kenyang. Kat rumah ada aircon, kalau tak ada aircon pun ada kipas. Kita susah dalam senang, penat dalam rehat. Allahu Akbar, subhanallah. Dan saya rasa sangat kagum ramai wanita di Malaysia sekarang, dan saya percaya ada ramai di kalangan di hadapan ini, sanggup korbankan, pergi gadaikan emas untuk hantar bantuan ke Palestin. Sanggup gadaikan emas, cincin ada banyak, bagilah 1-2 ke tempat-tempat seperti ini, yang mana tempat yang menyuburkan dan melahirkan mereka yang mencintai Rasulullah, mencintai perjuangan Rasulullah. Saya dengar tadi kata-kata lelaki yang menegur seorang lelaki menangis di hospital. Boleh jadi anaknya meninggal, boleh jadi isinya meninggal, tak tahu siapa meninggal. Dia sebut apa? Dunia ini sementara. Lepas tu dia tanya, apa tujuan kamu hidup? Oh, sentak saya. Dia tanya lelaki tu yang menangis tu, apa tujuan kamu hidup? Bukankah syurga? Berhentikan kamu menangis. Ini jalannya ke syurga. Allahu Akbar muslimat. Apa tujuan kita hidup? Kita akan mati. Kita pasti akan mati. Tapi bagaimana kita mati? Lalu kita akan ditanya, bagaimana kita menguruskan harta yang Allah beri? Bagaimana kita menguruskan nikmat yang Allah beri? Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dikasihi, yang dihormati. Muslimin tak ada, muslimat, tapi ada mungkin muslimin hadir secara live. Saya ada masa lebih kurang 20 minit lagi. Bila saya diberi tajuk tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh tauladan yang terbaik, saya nak fokus kepada satu perkara paling utama. Walaupun kau nak cerita pasal Nabi terlalu banyak, dan kita tak pernah puas cerita pasal Nabi. Rasa atau tidak? Dengar cerita pasal Nabi, walaupun cerita yang sama, Allah beri kepada hati mukmin ni tak pernah boring kalau dengar cerita pasal Nabi. Walaupun cerita yang sama, kalau ada 3 penceramah semua cerita pasal Nabi pun tak boring. Walaupun ngantuk. Ngantuk sebab penat, tapi tak pernah rasa jemu. Itu Allah beri kemanisan pada hati orang mukmin yang merindui pertemuan dengan Nabi. Masya Allah. Saya percaya dalam tempoh maulid, kan tausiah di Muhyiddin malam ni ada lagi, semua akan cerita pasal Nabi SAW. Jadi saya nak sentuh perkara yang berbeza. Saya tak cerita khusus tentang sifat Nabi, akhlak Nabi dan sebagainya. Tetapi yang saya nak berkongsi adalah apa wasiat Nabi dan apa yang Nabi buat, yang kita terus buat sekarang, yang kita kena terus buat.
Satu hari, kalau tak salah saya, sahabat Nabi yang bernama Huzaifah, dia datang mengadu kepada Nabi SAW. Dia kata begini, "Ya Rasulullah, aku ni banyak dosa dengan ahli keluargaku, ya Rasulullah. Dan aku akan mengulangi lagi dosaku itu, ya Rasulullah." Saya tanya, sama tak keadaan kita? Kita buat salah, pada suami rasa bersalah, minta maaf, ulang lagi tak lepas tu? Ulang lagi, ulang. Saya pun sama. Kita rasa bersalah pada anak-anak, lepas tu kita ulang lagi tak? Ulang. Kita rasa berdosa mengumpat orang tu orang ni, lepas tu rasa berdosa, lepas tu ulang lagi tak ngumpat? Ulang. Sedap ngumpat ni, sedap. Allahu Akbar. Bukan sedap betul, yang maksudnya sedap sarkastik lah. Maksudnya kita sentiasa mengulang-ulang. Lalu apa pertanyaan Nabi? Bila sahabat Nabi ni dia kata, "Aku selalu menyakiti ahli keluargaku, ya Rasulullah. Aku selalu buat salah, tapi aku dengan orang luar, aku boleh jaga lidahku, ya Rasulullah. Aku boleh jaga akhlakku dengan orang luar, aku boleh jaga hati kalau orang luar, tapi ahli keluargaku aku selalu sakiti, ya Rasulullah." Ibu-ibu yang dah ada menantu, kadang kita ni sebab cemburu dan terlalu emosi, kita sakiti hati anak kita sebab cemburu. Kita rasa anak kita lebih sayang isterinya, lebih sayang suaminya. Kita rasa kita diketepikan. Kita lupa kita juga isteri. Kita pun selalu mendahului suami. Kita pun akan utamakan keluarga kita. Sebab dah tiba masa kita bagi fokus kepada kehidupan. Ibu-ibu, akuilah kita ada buat salah, kita ada buat dosa, kita tak sempurna, kita manusia. Kadang-kadang kita gunakan kedudukan kita sebagai ibu untuk menghukum anak kita. Saya bukan cakap orang lain, saya cakap diri saya. Kadang-kadang kita ini menghitung sabar kita je, kita tak hitung sabar anak. Kita ni duduk sebut-sebut kebaikan kita je, pengorbanan kita je, tapi kita lupa anak kita pun berkorban juga untuk memenuhi kehendak kita. Anak kita pun struggle, anak kita pun ada perasaan, ada penat, ada segala-galanya. Sebab itu saya kata, kita sebenarnya sangat banyak menyakiti ahli keluarga kita, melebihi daripada orang luar. Sebab kalau kita nak bercakap dengan suami, kita tak bertapih. Suami nak cakap dengan isteri pun tak berlapik. Kita nak marah anak, nak tegur anak pun tak berlapik. Dengan menantu ke apa, kadang-kadang kita ngumpat sesama ahli keluarga. Sebab itu aduan sahabat Nabi ni, bila saya baca, ya Allah, samalah. Sama. Lalu apakah jawapan Nabi bila sahabat Nabi ni mengeluhkan keadaannya? Nak tahu tak ni jawapan? Apa yang saya cakap ni sama tak? Sama. Kalau rasa tak, kena cek. Dia rasa diri dia sempurna, dia rasa dia tak buat salah dengan ahli keluarga, kena cek. Itu masalah. Lalu apa Nabi jawab? Nabi tanya soalan, "Wahai Huzaifah, di mana istighfarmu, wahai Huzaifah?" Nabi tanya soalan, di mana istighfarmu? Allahu Akbar. Kenapa Nabi tanya soalan tu? Seolahnya yang saya faham, orang yang selalu tidak boleh menjaga lidah ataupun kelakuannya daripada menyakiti ahli keluarganya adalah orang yang banyak dosanya dengan Allah, orang yang kurang istighfarnya dengan Allah. Sebab mustahil orang yang lidahnya selalu beristighfar, lidah yang sama mengatakan perkataan yang boleh menyakiti ahli keluarganya. Sebab itu ditanya, subhanallah. Ya tak apa, tak apa. Okey, Masya Allah. Sila. Okey, sebab apa? Subhanallah. Kenapa Nabi tanya, di mana istighfarmu? Sedangkan dia meluahkan, ya Rasulullah, aku banyak buat dosa kepada ahli keluargaku, aku banyak menyakiti hati keluargaku. Dan Nabi bertanya soalan, di manakah istighfarmu, wahai Huzaifah? Allahu Akbar. Soalan Nabi itu terus buat saya terasa, kenapa Nabi tanya di mana istighfarmu? Lalu saya teringat, dan Nabi menjawab. Nabi terus menjawab, sesungguhnya
aku beristighfar setiap hari sebanyak 100 kali. Nabi sebut sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari lebih daripada 70 kali. Nabi sebut begini, sesungguhnya aku beristighfar dan memohon taubat kepada Allah setiap hari melebihi 70 kali. Hadis yang lain, Nabi sebut sesungguhnya aku beristighfar dan mohon taubat kepada Allah 100 kali. Allahu Akbar. Kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksum, tidak ada dosa. Jamin syurga, haram neraka. Masuk syurga of course lah, tanpa dihisap. Tetapi kenapa Nabi beristighfar kepada Allah? Kenapa Nabi bertaubat kepada Allah? Sedangkan kita faham istighfar, mohon ampun, mohon taubat sebab buat dosa, sebab buat salah, sebab maksiat. Nabi tak ada maksiat, Nabi tak ada dosa, Nabi tak ada buat salah. Jadi apakah istighfar yang Nabi baca 100 kali itu? Apakah bentuk istighfar yang Nabi baca lebih 70 kali itu? Saya rasa ramai yang tahu apakah istighfar yang Nabi baca. Kita sama-sama baca. Kita nak baca terus 100 kali, boleh? Masya Allah. Kita tengok kalau kita baca 100 kali ini, berapa minit diperlukan. Sebab pukul 4 kita betul-betul kena berhenti. Sebab asar awal sekarang kan, kita kena terus bergerak ke masjid. Lepas tu nanti ada majlis maulid. Depan saya ni ada VIP ni. Masya Allah, Datin Seri. Malam? Ya, okey, dah ingat dah. Masya Allah. Tapi minta maaf kalau saya tak boleh nak address setiap VIP datang ni. Masya Allah. Muslimat sekalian, Nabi beristighfar dan mohon taubat dengan kalimah, boleh ikut saya ya, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 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 Semangat lagi. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 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 Alhamdulillah, dah 100. Betul tak? Cukup tak 100? Tak cukup? Berapa kali? 10 kali. Mungkin ada yang kira 11. Saya nak buat 10 kali tadi. Kita dah baca 10 kali. Dah harap boleh ingat terus. Rabbighfirli wa tub alayya. Maksudnya apa? Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah aku. Wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha menerima taubat dan yang maha penyayang. Allahu Akbar. Ini adalah istighfar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar tajuk petang ini adalah mencontohi Nabi. Jadi antara ilmu yang saya nak fokus satu ni je petang ini. Contohilah Nabi dalam beristighfar kepada Allah dengan istighfar ini 100 kali sehari.
Muslimat, ibu-ibu sekalian, boleh tak kita beramal dengan istighfar ni 100 kali sehari? Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, barang siapa yang melazimi istighfar, selalu lazimi istighfar dalam kehidupan, tidak ada kesulitan melainkan Allah akan berikan kemudahan. Tidak ada kesedihan melainkan Allah berikan kebahagiaan. Tidak ada kelukaan ataupun kedukaan melainkan Allah beri kegembiraan. Maksudnya orang yang melazimi istighfar, dia bukan tak sedih, tetapi Allah kuatkan hatinya. Allah akan gantikan dengan cepat apa yang dia sedihkan. Dia bukan tak rasa sempit dada, tetapi Allah segerakan lapangnya dadanya menerima takdir Allah. Dan dia kuat sampai orang pelik. Ya Allah, kamu kuatnya. Baru je kematian suami tapi boleh senyum. Ke tak sayang suami? Kadang tu orang ingat wanita yang cepat bangkit itu, dia sebenarnya mungkin tak sayang sangat kot suami dia. Mungkin memang bersyukur kot suami dia dah tak ada. Sedangkan orang yang bersegera, dia boleh move on cepat, adalah orang yang cepat redha dengan ketetapan Allah. Dan dia cepat meletakkan perasaannya apa? InsyaAllah berkumpul kembali di syurga. Tidak ada perpisahan lagi. Dia cepat-cepat tepis bisikan-bisikan yang nak lemahkan, nak buat terkenang-terkenang. Sebab saya jumpa ramai. Hari tu ada seorang anak merayu-rayu dengan saya, tolonglah pergi jumpa mak dia. Selepas arwah ayah dia meninggal, tak keluar daripada rumah berbulan-bulan. Tak nak makan, tak nak apa. Sampai sakit, tak nak keluar, melangkah langsung daripada rumah. Dah habis tempoh dah habis apa, duduk peluk baju suami, duduk peluk, sampai anak-anak dah risau, dah takut mak jadi gangguan mental, gangguan apa semua ni. Akhirnya saya pergi, kebetulan tak jauh. Duduk tengok depan. Lepas tu dia kata, Ustazah ya? Ya, saya Ustazah Azma. Janganlah pula ni, lepas ni ramai pula anak-anak minta saya pergi bujuk mak. Tapi rezeki lah masa tu, rezeki. Saya memang pergi, ni cerita tahun lepas tu. Bukan sama, bukan semua orang mudah untuk melalui ujian kehilangan. Lepas tu saya tanya, suami ke mana? Suami dah tak ada Ustazah. Perbualan lebih kurang lah. Suami dah tak ada, suami dah lepas tu nangis-nangis. Lepas ni kita nak ke mana? Kita pun akan mati. Tak lama jumpa balik suami. Saya kata, kalau betul sayang suami, keluar daripada rumah ni. Tengok alam Allah yang terbentang luas ni. Suami pun kalau boleh, dia masih ada, dia boleh berkata dia tak nak tengok ibu ni, puan ni macam ni. Apatah lagi Allah yang berikan ujian. Lepas tu tak lama anak dia pun bagi tahu, Alhamdulillah. Adalah panjang cerita tu, bercakap sampai sejam. Dia pun keluar. Anak-anak kata Alhamdulillah. Sebenarnya bagaimana kuat kita nak menerima qada dan qadar Allah? Ilmu. Orang yang selalu hadir dan mendengar ilmu, insya-Allah dia akan kuat untuk menerima qada qadar Allah dengan kadar segera. Sebab sedar hidup ini sementara, yang kekal abadi di syurga. Apa-apa berlaku, syurga. Contoh, orang tak nak bayar hutang. Kita pun susah ni. Kita tengok orang berhutang tu hidup senang. Kita yang susah hati tiap hari, orang tu senang hati je. Pujuk diri, tak apalah ya Allah, mudah-mudahan pahala ya Allah dengan perbuatan ni, dapatlah syurga-Mu ya Allah. Sebut, bukan dalam hati, sebut, mudah-mudahan ni lah sebab jadi dapat syurga ya Allah. Ada orang fitnah kita, ya Allah aku serahkan ya Allah kepadamu ya Allah, aku difitnah ya Allah, Engkau tahu. Dan aku sedang sakit dengan supaya dimaafkan. Tuan-puan sekalian, hidup kita sebenarnya bergelumang dengan perasaan nak memaafkan tak orang yang menyakiti kita? Nak memaafkan tak orang yang selama ni dia jaga apa ni? Ada ramai wanita yang berfikir dah 100. Saya nak bacakan hadis Nabi SAW. Sebenarnya Nabi baca betul-betul 100 kali. Cuma sebab masa kita suntuk, kalaulah saya baca terus 100 kali, mungkin lebih daripada. Nabi menyambung lagi, dan barang siapa yang berniat melakukan kebaikan lalu dia melakukannya, digandakan amalan tersebut 10 kali ganda, sehingga 700 kali
ganda. Tadi bila saya sebut tentang bagaimana Nabi tegur seorang sahabat dengan istighfar, dan Nabi sebut sesungguhnya aku beristighfar dan mau taubat dengan Allah 100 kali sehari. Dalam riwayat lain Nabi sebut lebih daripada 70 kali. Dan kita terus kongsikan istighfar Nabi, iaitu Rabbi ufili wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Kita berniat tadi nak buat, tapi kita bukan hanya niat hari ni, kita terus buat tadi, betul tak? Kita buat berapa kali? 10 kali. Jadi Nabi sebut siapa yang berniat dah dicatat pahala, tapi kita bukan niat, kita terus praktik apa yang Nabi contohkan. Kita terus baca 10 kali, digandakan 10 menyamai 100. Tetapi Nabi buat 100, jadi kita kena buat 100. 100 kali 10 jadi 1000. Ia juga merujuk kepada hadis Nabi berkaitan dengan solat. Itu hadis yang sahih muslimat sekalian. Betapa Allah sangat sayangkan umat Nabi Muhammad, betapa Allah sayangkan kita, dan betapa besarnya rahmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, dan kita yang beruntung ni jadi umat Nabi Muhammad. Muslimat, Nabi Musa pernah minta perkara ini dengan Allah. Nabi Musa, dia minta banyak perkara dengan Allah. Saya tak sempat nak sebut semua permintaan Nabi Musa. Tapi salah satu yang Nabi Musa minta dengan Allah, antaranya kalam Nabi Musa ialah, subhanallah, saya nampak tu tabung bergerak. Kita bagi je tabung tu bergerak. Mudah-mudahan janganlah takut ya, tabung tu lalu, janganlah pula agak-agak tak melintas lah. Yang sepatutnya, mana tabung ni, mana tabung ni, tak sabar-sabar nak jumpa tabung. Subhanallah, janganlah pula ada perasaan dah agak dah panggil orang ni, sebenarnya nak ada tabung ni. Na'udzubillah ada perasaan begitu. Sepatutnya kita dah tahu dah ni, kalau datang program seperti ni, tempat yang sebegini, inilah peluang kita untuk menghantarkan duit kita itu terdahulu melebihi kita ke syurga. Yang kita masukkan duit tu, kalau terlepas hari ni tak buat duit, kita bolehlah luhut cincin ke satu. Kan? Dah duit tak bawa, luhut cincin. Cincin biasa pakai kan? Muat tu saya rasa. Kalau cincin besar sangat tak muat lah. Masya Allah. Betul ni muslimat. Kita masa letak tu, perasaan kita ialah, ya Allah, duit ni mendahuluiku ke syurga. Subhanallah. Itu kan ayat rakyat Palestin. Pernah tengok orang yang hilang kaki, hilang tangan, hilang mata, apa mereka cakap? Kakiku mendahuluiku ke syurga, tanganku mendahului ke syurga, mataku mendahuluiku ke syurga. Mereka batang tubuh, kita harta yang mana boleh tumbuh semula, boleh cari lagi. Batang tubuh kalau dah terpotong, mata kalau dah buta, tak boleh lagi dah. Saya ada satu video yang saya tak boleh lupa sampai sekarang. Kalau teringat, saya boleh menangis. Kalau saya teringat, saya boleh menangis. Saya tengok ada anak kecil Palestin, bukan besar ni, besar sikit. Mungkin darjah 1, darjah 2 macam tu. Mungkin darjah 3, darjah 4. Tapi darjah lah. Kedua matanya buta sebab kena serpihan bom. Anak Palestin, dua-dua matanya buta. Dan ketika, pernah tengok tak video ni? Saya rasa itu antara video yang paling menyayat hati saya tengok. Mata dia buta, dan mak ayah dia cakap, sementara, dan anak ni tak boleh terima mata dia buta, setiap hari dia akan menangis. Dan video tu rakam keadaan anak ni menangis, dalam keadaan keluarga peluk dia, kanak-kanak lelaki peluk dia, minta sabarlah macam tu kan. Dia pun meronta-ronta minta lepas, sabarlah. Lepas tu dia kata, saya nak mata saya nak mata saya nak tengok semula, saya nak tengok semula, saya nak. Dia mau meronta-ronta nak minta. Kenapa ya Allah, kenapa ya Allah, berikan aku mata semula. Lepas tu ayat bawah tu, kanak-kanak ini seorang kanak-kanak yang aktif, suka main bola. Sekarang dia tak boleh main lagi, walaupun kakinya ada, tapi dia tak boleh nak bergerak. Lepas tu dia terlepas daripada pelukan keluarga dia tu. Dia terus jalan menonong di dalam rumah. Dia langgar dinding rumah, dia langgar pintu, dia langgar. Faham ya? Dia dah gelap, tak nampak apa. Saya tengok, ya Allah, sampai saya kata, ya Allah, besarnya ujian anak kecil ni.
Dia dah tak boleh nak berjalan macam biasa, tak boleh nak berlari macam biasa, dia tak nampak apa-apa. Sekecil itu. Allahu Akbar. Muslimat sekalian, mereka hilang terus, tak ada ganti. Harta kita beri sedikit, Allah dah janji akan bertambah. Itu pun kita tak yakin. Kita berkira-kira, bila ada tabung lalu kita berkira-kira untuk memberi. Kita pun buka beg duit, kita pilih duit yang paling kecil, duit yang paling rendah nilainya. Kita berkira-kira, sedangkan duit itu yang akan menghantarkan kita ke syurga. Nabi sebut apa? Sedekah tu junnah, sedekah burhan. Sedekah adalah bukti, sedekah adalah saksi, sedekah adalah perisai daripada api neraka yang kamu sedekahkan untuk diri kamu. Yang kita nampak untuk al-muhibbin, tapi al-muhibbin ini menjadi perantaraan. Dan itulah yang Nabi contohkan. Nabi seorang yang dermawan, dan ketika Nabi sebelum dilantik menjadi Nabi, Nabi diberi gelaran Abul Yatama, bapa kepada anak-anak yatim. Ketika dia Nabi belum dilantik menjadi Nabi, daripada Nabi muda sebelum kahwin sampai Nabi kahwin, Nabi diberi gelaran Abul Yatama, bapa anak-anak yatim. Nabi menanggung anak yatim, bukan tanggung bagi RM10, bagi buat ni, tak. Nabi menanggung betul-betul kehidupan, keperluan anak yatim. Allahu Akbar. Muslimat sekalian, Masya Allah. Dah pukul 4 dah. Dah pukul 4. Saya kena berhenti sebelum saya diberhentikan. Tiba-tiba nanti ada yang orang rampas mic ke ataupun apa ni, saya faham kena menghormati majlis. Sebab ada masa juga nak bergerak ke masjid tu kan, nak ambil wuduk lah, apalah dan sebagainya. Masya Allah, dah ada yang baru masuk, nak ambil tempat duduk. Alah, siap pula nak berhenti kan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sebagai penutup, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Laqad ja'akum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka sesungguhnya pada diri Rasulullah itu adanya contoh tauladan yang baik. 4 sifat Nabi yang ada pada Rasulullah dan kepada seluruh para Rasul. Apa dia? 4 sifat yang wajib ada pada Rasulullah, pada Rasul dan pada Nabi. Apa dia 4 sifat tu? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Ibu-ibu sekalian, 2 minit sempat ni. Siddiq, benar. Belajarlah bercakap benar. Belajarlah berkata benar. Belajarlah meluruskan apa yang dicakap sama dengan hati. Tapi mungkin susah juga, takkan nak terus serang. Ustazah, saya nak terus serang, nak cakap apa yang dalam hati saya. Saya kurang suka sikit pada Ustazah. Contohlah, saya nak belajar bercakap benar ni Ustazah. Ada maksudnya, Masya Allah. Kalau benda itu menyakitkan walaupun benar, tak perlulah kita cakap. Yang kita kena belajar, suka orang, hati pun suka. Saya suka, kadang tu hati tak suka sangat, tapi mulut tu sukalah. Hati biasa. Maksudnya bukan senang nak meluruskan, abang saya sayang awak. Kena hati tu betul-betul sayang. Bukan sebab babang boleh ke makan luar, oh sebab makan luar sebut sayang. Contoh. Okey, Siddiq. Lepas tu amanah. Amanah ibu-ibu dengan tanggungjawab kita sebagai ibu, sebagai isteri. Kemudian yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Ibu-ibu kembali kepada permulaan mukadimah kita. Apa dia? Pasal tabligh, menyampaikan. Ibu-ibu, kemainan ibu-ibu apa? Bebel. Selepas ini kena membebel dengan fatanah. Ciri yang keempat Nabi, iaitu bijak, cergas. Bebel biar berisi. Bebel kaitkan dengan Faizi. Bebel biar dikaitkan dengan Nabi. Bebel yang begini dapat pahala. Jadi kena banyak adik majlis ilmu supaya bebel tu keluar je ilmu. Masya Allah. Kejutkan anak pun sekarang lain. Kalau saya kejutkan anak, bangun-bangun, syukur boleh hidup lagi. No, anak-anak Palestin tu ramai dah meninggal. Syukur boleh jumpa Umi lagi. Anak-anak Palestin tu tak ada ibu ayah dah sekarang. Oh, cara kejut anak pun dah lain sekarang. Betul. Sebab mood sekarang. Maksudnya biar bebel tu dengan fatanah, dengan bijaksana, ibu-ibu sekalian. Para wanita tolong jaga kesihatan diri, jaga kebersihan diri,
Jaga kecerdasan diri, jaga kebijaksanaan. Sebab itu sifat yang wajib ada pada Nabi, iaitu bijak, cergas, cerdas. Subhanallah, mudah-mudahan mendapat manfaat apa yang kita pelajari pada petang ini. InsyaAllah beramallah kita dengan Rabbi ufirni wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Mohon maaf salah dan silap. Saya sayang semua kerana Allah dan kerana Rasulullah. Terima kasih kepada semua jemaah yang hadir. Terima kasih kepada Al-Muhibbin. Terima kasih kepada tim Ustazah Asma yang turut hadir. Gitu Masya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf saya tak dapat meneruskan dengan majlis seterusnya. Saya terus perlu bergerak ke Shah Alam. Saya sebenarnya perlu berada di Shah Alam pukul 4. Lepas tu deal dengan pihak tu, saya kata paling lambat insya-Allah dalam pukul 6. Adalah tu memang benda ada bukan setakat urusan tetapi ada program lah. Begitu. Jadi saya minta maaf tak dapat nak santun. Sebenarnya kan memang bateri tadi tinggal 1. Dia sudah elok kan, dia ngam-ngam 1 untuk 1 jam. Masya Allah. Jadi mohon maaf, bukannya tak nak jumpa. Saya pun seronok kalau jumpa. Tetapi mudah-mudahan tak jumpa, tak bergambar di sini, berjumpa di syurga, insya-Allah. Alhamdulillah. Wallahu alam. Kita ada jualan ke kita? Nanti cuba cari gerai Ustazah Asma ya. Tolong habiskan ya Bang. Tudung telekong semua ya ada di bawah. Kalau tak habis tu nanti saya tanya orang Melaka tak habiskan ya. Habislah orang Melaka ni. Gitu insya-Allah. Terima kasih sebab setiap pembelian adalah satu sokongan kepada gerak kerja dakwah kita. Sayang orang Melaka. Orang Melaka kan dia ada tagline don't mess with Melaka. Saya suka Melaka, dulu pernah duduk Melaka 2 tahun ke 3 tahun. Masya-Allah. Okey dah, habis betul dah. Wallahu alam. Habis dah ni? Tak ada kembali pada MC kan? MC, okey. Alhamdulillah, jazakallahu khairan jazak kepada Ustazah Asma binti Harun dengan santai, sembang santai kata orang tentang ni Ustazah. Alhamdulillah lah, mana ilmu yang disampaikan harap dapat bermanfaat lah untuk kita semua. Alhamdulillah semua Lepas ni kita boleh bergerak ke madrasah untuk solat asar berjemaah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.